Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Haryanti Jimatusin. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan sidang kemuncak Asia Timur menggalakkan keamanan, kestabilan dan kemakmuran di rantau ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke majlis penutupan sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan dan penyerahan pengerusi ASEAN kepada Republik Indonesia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Anak Isteri berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei 2022. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat ke majlis penutupan sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan dan penyerahan pengerusi ASEAN kepada Republik Indonesia. Majlis berlangsung di Soka Phnom Penh Hotel, Kemboja. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Matin. Dalam ucapan penutupan, Tuanan Terutama Semne Yeke Mahesinapadeh Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja selaku pengerusi ASEAN melahirkan penghargaan kepada semua ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN yang menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan. Tuanan Terutama Perdana Menteri Kemboja menghargai Tuanan Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi atas sumbangan-sumbangannya sejak pelantikannya sebagai Setiausaha Agung ASEAN. Tuanan Terutama Perdana Menteri Kemboja seterusnya menyerahkan kedudukannya sebagai pengerusi ASEAN kepada Tuanan Terutama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia melalui penyerahan gavel pengerusi ASEAN sebagai penyerahan simbolik kepada Republik Indonesia yang akan menjadi pengerusi ASEAN bagi tahun 2023. Presiden Republik Indonesia dalam ucapannya antara lain menekankan mengenai isu-isu yang akan diutamakan oleh Republik Indonesia pada tahun 2023 selaku pengerusi ASEAN di bawah tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth dan sebuah tayangan video daripada Republik Indonesia selaku pengerusi ASEAN 2023. Thank you so much. Thank you. Semasa majlis tersebut, Awang Haji Muhammad Iqbal Fakri Haji Damit daripada negara Brunei Darussalam diumumkan sebagai penerima ASEAN Prize 2022. Beliau dihargai atas kepimpinan aktif dalam gerakan belia dan kesukarelawanan khususnya memberikan bantuan kepada orang-orang kehilangan tempat tinggal sekaligus menjiwai semangat komuniti ASEAN yang berorientasikan rakyat dan berdaya tahan. Di bawah kepengurusian Kemboja pada tahun ini, para pemimpin antara lainnya bersetuju pada dasarnya bagi keahlian Timor Leste selaku ahli ASEAN ke-11 dan bagi negara berkenaan untuk diberikan status negara pemerhati dalam ASEAN, ini termasuk penyertaan dalam kesemua mesyuaran-mesyuaran ASEAN serta sesi-sesi plenari pada sidang kemuncak. ASEAN juga meningkatkan hubungan dengan Amerika Syarikat dan Republik India melalui penubuhan perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua buah negara berkenaan. Selain itu, pengumuman kemuktamadan substantif perundingan menaik taraf Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Australia New Zealand AANZ-FTA juga merupakan salah satu prioriti ekonomi deliverables bagi Kemboja dengan negara Brunei Darussalam selaku negara penyelaras bagi AANZ-FTA.
Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Sidang Kemuncak Asia Timur ke-17 yang berlangsung di Soka Phnom Penh Hotel Kemboja. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Matin. Semasa sidang kemuncak tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan bahawa Sidang Kemuncak Asia Timur EAS sebagai sebuah forum yang diterajui pemimpin-pemimpin utama telah menggalakkan keamanan, kestabilan dan kemakmuran di rantau ini. Oleh itu, EAS hendaklah kekal relevan secara strategik dan praktikal bagi dialog yang membina serta kerjasama pelbagai hala. Kerana itu, baginda menggariskan kepentingan bagi semua pihak untuk terus menyokong multilateralisme yang diasaskan pada prinsip piagam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dan berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa. Menyentuh mengenai isu kesihatan mental yang berpotensi untuk menghalang kemajuan sosioekonomi dan kesejahteraan seluruh rakyat, baginda menekankan keperluan bagi semua pihak untuk terus bekerjasama rapat dalam mengongsikan dasar dan kepakaran praktikal bagi membantu meringankan beban. Sebagai susulan kepada kenyataan pemimpin-pemimpin Sidang Kemuncak Asia Timur mengenai kerjasama kesihatan mental yang diluluskan pada tahun lepas, baginda juga menyeru supaya pihak masing-masing dapat membangunkan pelan tindakan bagi menggalakkan kerjasama serantau dan antarabangsa mengenai kesihatan mental. Manakala ASEAN titah baginda sedang berusaha untuk menubuhkan pusat perubahan iklim di negara Brunei Darussalam bagi memastikan rantau ini lebih bersedia dengan mengurangkan kesan terhadap keselamatan makanan dan beralihan ke sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Oleh itu, kepakaran teknikal dan saintifik daripada rakan-rakan kongsi bagi membantu pusat berkenaan dalam membangunkan dasar untuk menangani isu-isu silang dengan lebih baik adalah dialu-alukan. Semasa sidang kemuncak tersebut, Tuan Yang Terutama Charles Michel, Presiden European Council dan Tuan Yang Terutama Zhang Ming, Setiausaha Agung Shanghai Cooperation Organisation SCO, menerangkan mengenai keselamatan makanan dan tenaga. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN turut melaporkan perkembangan penting Sidang Kemuncak Asia Timur termasuk kerjasama dalam menangani isu kesihatan global, memajukan ke arah masa depan tenaga yang mapan, kerjasama yang lebih besar dalam perdagangan serantau dan global, serta kerjasama maritim. Sementara itu, para pemimpin EAS menyuarakan kebimbangan bersama mereka terhadap cabaran keselamatan global dan seterusnya menyeru bagi agar penyelesaian konflik secara aman damai dapat dicapai melalui dialog serta menegakkan komitmen terhadap multilateralisme. Para pemimpin juga mengharapkan integrasi ekonomi serantau yang lebih baik dan meningkatkan kerjasama EAS dalam pendigitalan dan tenaga mampan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri acara bagi mengumumkan kemuktamadan substantif perundingan menaik taraf Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Australia New Zealand AANZFTA, iaitu salah satu priority economic deliverables bagi Kemboja, negara pengerusi bagi ASEAN pada tahun ini. Acara yang diadakan di samping Sidang Kemuncak ASEAN kali ke-40 dan 41 turut dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Sabdeng Yekhe Mahesina Padai Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja, selaku pengerusi Sidang Kemuncak ASEAN bagi tahun ini, Tuan Yang Terutama Anthony Albanese, Perdana Menteri Australia, dan Puan Yang Terutama Jacinda Ardern, Perdana Menteri New Zealand. Negara Brunei Darussalam merupakan negara penyelaras bagi perjanjian AANZFTA dan penaiktarafannya yang bermula pada tahun 2021. Penaiktaraafan perjanjian tersebut dijangka akan membuka peluang-peluang baru dengan penerapan elemen-elemen baru seperti perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME dan pembangunan berdaya tahan ke dalam perjanjian tersebut.
Dengan penaiktarafan itu, perjanjian tersebut juga mengekalkan identitinya sebagai sebuah perjanjian yang bertaraf tinggi, responsif terhadap cabaran-cabaran baru, menerapkan amalan-amalan perdagangan moden dan bermakna bagi peniaga-peniaga di rantau ini. Perjanjian yang dinaik taraf itu juga dijangka akan memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan. Semalam, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN, pemimpin-pemimpin negara rakan dialog dan tetamu-tetamu khas yang menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan. Majlis Santap Malam Gala dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Samdeng Yeka Mahasena Padang Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja dan pengurusi ASEAN. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Chrai Chongva International Convention Exhibition Centre ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialulukan oleh Perdana Menteri Kemboja. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Sapron warga doreng mom nang yuwung wae. Petang kemarin, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-10 dan sidang kemuncak komemoratif ASEAN Kanada yang berlangsung di Suaka Phnom Penh Hotel Kemboja. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-10, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggariskan sumbangan Amerika Syarikat yang berterusan ke arah kemajuan dan pembangunan sosioekonomi ASEAN. Oleh itu, baginda menzahirkan penghargaan terhadap sokongan yang berterusan ini melalui kepimpinan dan program-program pendidikan seperti Fulbright, Young Southeast Asian Leaders Initiative, YSEALI dan ASEAN-US Internship yang telah meningkatkan pemahaman di antara penduduk-penduduk ASEAN dan Amerika Syarikat serta mengukuhkan keupayaan mereka. Ke arah pemulihan serantau, baginda bertitah menekankan bahawa ASEAN dan Amerika Syarikat perlu meningkatkan kerjasama dalam infrastruktur digital dan e-perniagaan terutamanya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Penduduk dan perniagaan menjadi lebih bergantung kepada internet yang mendedahkan mereka kepada ancaman sekuriti siber seperti pemecahan data dan penipuan. Dalam perkara ini, baginda bertitah mengalu-alukan peningkatan program-program pembangunan kapasiti dan pertukaran pengetahuan daripada Amerika Syarikat untuk memperkukuhkan keupayaan sekuriti siber. Dalam mengakhiri titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia yakin dengan penubuhan perkongsian komprehensif strategik ASEAN Amerika Syarikat akan lebih bermakna, substantif dan meraih manfaat bersama. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Joseph R. Biden Jr., Presiden Amerika Syarikat semasa menyampaikan ucapan antara lainnya menekankan bahawa ASEAN adalah nadi bagi strategi Amerika Syarikat di rantau Indo-Pasifik dan akan terus mengukuhkan komitmen bagi menangani isu-isu utama termasuk perubahan iklim dan keselamatan kesihatan ke arah mencapai rantau Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, stabil dan makmur. Semasa sidang kemuncak tersebut, para pemimpin menekankan keperluan untuk memastikan perkongsian strategi komprehensif ASEAN Amerika Syarikat dapat menyokong pemulihan ekonomi dan kedayatahanan serantau dengan meningkatkan kerjasama dalam keselamatan maritim, tenaga bersih dan pembangunan digital. Pada penghujung sidang kemuncak, ASEAN-US Leaders Statement on the Establishment of the ASEAN-US Comprehensive Strategic Partnership telah diluluskan.
Selesai sidang kemuncak ASEAN Amerika Syarikat ke-10 ke bawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Kanada. Pada sidang kemuncak komemoratif tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyatakan tahun ini menandakan ulang tahun ke-45 bagi hubungan dialog ASEAN-Kanada. Dalam menuju ke arah perkongsian strategik, negara Brunei Darussalam menyambut baik bagi kerjasama bersama Kanada itu untuk dipertingkatkan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah menjelaskan bahawa pandemik COVID-19 telah memperlihatkan pentingnya untuk meningkatkan kerjasama dalam keselamatan makanan. Dalam hal ini, baginda bertitah menyambut baik program-program pembangunan kapasiti dan perkongsian amalan-amalan terbaik dalam teknologi pertanian bagi memastikan rantau ini lebih bersiap siaga. Menyentuh mengenai pelancaran perundingan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada pada tahun 2021, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menyatakan bahawa ia merupakan satu tanda positif dengan ASEAN-Kanada sama-sama menyokong sistem perdagangan yang terbuka dan berdasarkan peraturan. Oleh itu, baginda bertitah mengalu-alukan penyelesaian perundingan tersebut dengan secepat mungkin yang akan dapat membina perkembangan mampan dan merapatkan Kanada kepada ASEAN dari segi strategik. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada, dalam ucapannya mengiktiraf perkembangan hubungan antara ASEAN dan Kanada selama 45 tahun yang menghasilkan kerjasama kukuh di rantau ini. Ini termasuk perundingan bagi penubuhan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Kanada yang akan membolehkan perniagaan Kanada untuk memasuki pasaran Asia Tenggara. Of the Kingdom of Cambodia will be started at CCIC on behalf of the Organization of Nations. We would like to express our appreciation for your active participation in all. Dalam sidang kemuncak tersebut, para pemimpin mengalulukan strategi baharu Kanada mengenai Indo-Pasifik dan seterusnya menggariskan kepentingan untuk menangani pelbagai cabaran ekonomi serta meningkatkan pembangunan modal insan melalui pelaburan dalam pendidikan. Pada penghujung sidang kemuncak, ASEAN Canada 45th Anniversary Commemorative Summit Joint Statement telah diluluskan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Timbalan Sultan, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Anak Isteri Pengarah Anak Sara binti Pengarah Haji Saleh Rahman petang tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei 2022 antara pasukan DP-MMFC dan Indra SC. Perlawanan berlangsung di balapan dan padang kompleks sukan negara Hasnal Bolkiah di Berakas. Berangkat sama Paduka Anak Duli Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengarah Muda Abdul Muntakim. DP-MMFC berjersi kuning mendahului perlawanan dengan gol sulung pada minit ke-16 ke atas Indra SC menerusi jaringan Muhammad Azwan Ali Rahman. Bersambung di babak kedua, DP-MMFC berjaya mencetak 7 lagi gol untuk melengkapkan gol ke-8 DP-MMM ke atas Indra SC. Dengan kemenangan ini, DP-MMFC berjaya menempah slot ke separuh akhir Piala FA Brunei 2022 dengan agregat 13-1. Muraqabah merupakan satu perasaan seorang hamba yang merasakan dirinya sentiasa dalam pengawasan dan pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan tersebut membuatkannya suka dan gemar melakukan ketaatan serta takut untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Al-Muraqabah semasa malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama semalam. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Dato' Peruka Seri Setia Ustaz Haji Aung Badarudin bin Pengarah Dato' Peruka Haji Aung Osman Menteri Hal Ehwal Agama dan Pengarah Dato' Seri Peruka Haji Muhammad Hashim bin Pengarah Haji Hassan Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama.
Malam munajat minggu ke-61 ini turut disertai jawatan kuasa tamir masjid, rancangan perumahan negara Kampung Pandan Kuala Belain, pelajar-pelajar IBTE Kampus Jeffrey Bolkiah Kuala Belain dan belia-belia masjid skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Lambak Kiri. Dengan apa yang telah dikhabarkan oleh baginda Rasulullah, kira-kira 400 kes baru strok direkodkan setiap tahun di negara Brunei Darussalam, di mana kira-kira 65% daripadanya kumpulan umur 60 tahun ke atas dan 17% daripada kumpulan umur bawah 45 tahun. Dari segi faktor risiko strok, lebih 1/3 iaitu 36% penduduk dewasa di negara ini didapati menghidap penyakit darah tinggi. Menteri Kesihatan seterusnya memperincikan dalam kalangan penghidap penyakit darah tinggi, 29% adalah mereka yang tidak pernah dikesan sebelum ini mempunyai penyakit tersebut, manakala lebih dari 35% daripada mereka yang pernah didiagnosis tidak mengambil atau tidak mengikuti arahan pengambilan ubat mengawal darah tinggi, dan kalangan mereka juga ada yang menghisap rokok, menghidap kencing manis dan mempunyai tahap kolesterol yang tinggi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata demikian semasa melancarkan Hari Strok Sedunia 2022 pagi tadi di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Walaupun setengah penghidap strok pulih sepenuhnya, terdapat sebilangan besar yang mengalami kemerosotan fungsi jangka panjang dan kekal. Ini membawa kepada cabaran dalam kehidupan seharian secara praktikal, kewangan, sosial dan psikologi, bukan sahaja kepada mangsa strok tetapi juga kepada keluarga dan penjaga mereka. Memberi sokongan kepada penjaga-penjaga ini juga adalah penting. Selain itu, orang ramai juga mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk mengetahui mengenai strok, gejala awal dan faktor-faktor risiko yang berkaitan. Untuk minta tolong, bantuan, datang angkat ke bawah. Acara diteruskan dengan sesi senam aerobik dan wak kemal mawakaton. Antara yang hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Hari Strok Sedunia disambut setiap 29 Oktober ke arah meningkatkan kesedaran dan mendidik orang ramai mengenai strok, tanda dan gejala serta kepentingan tindakan segera rawatan untuk mengurangkan risiko strok. Temanya tahun ini, minit boleh menyelamatkan nyawa dengan hashtag masa berharga atau precious time. Zulhelmi Junaini muncul juara pertandingan akhir Bintang Harmoni 2022 selain memenangi kategori persembahan terbaik. Berlangsung semalam di Jerudong Park Amphitheatre, pertandingan itu merupakan salah satu usaha berterusan Jabatan Radio Television Brunei RTB selaku penganjur ke arah mendukung industri seni tanah air dan mengangkat bakat-bakat tempatan dengan mempertahankan nilai kebruneian menurut acuan Melayu Islam Beraja. Hadir Awang Ajman bin Haji Maludin, Setiausaha Tetap Urus Takbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri, dan Awang Haji Azman bin Haji Abdul Rahim, Pemangku Pengarah RTB. Naib juara dimenangi oleh Helmi Muhammad, sementara Dora Johara mendapat tempat ketiga. Dan sijil penyertaan beserta Dalam usaha memberikan pendedahan meluas mengenai maklumat asas berkaitan penyakit kencing manis atau diabetes kepada orang ramai, Hospital Raja Isri Peran Salihah hari ini mengadakan jurayawara sempena sambutan Hari Diabetes Sedunia 2022. Tema pada tahun ini adalah Access to Diabetes Care. Jurayawara yang diadakan di sebuah gedung perniagaan di Kampung Salam Bigar, program diisikan dengan pameran dan poster mengenai diabetes dari Unit Endokrin, Unit Pemakanan, Pusat Mata, Unit Podiatri, Pusat Promosi Kesihatan dan EVIT Teknologi. Juga diadakan pemeriksaan kesihatan secara percuma, kaunseling dan aktiviti mewarna bagi kanak-kanak. What we have is we try to raise awareness in terms of what is diabetes and how can you help yourself prevent diabetes or manage diabetes if you have it.
kalau boleh rajin-rajin bersukan, ambil masa dalam setengah jam lah untuk bersukan setiap petang itu, bawa ke recreational park ke mana di bandar, sama jaga-jaga makan. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Panca Delima dan Orangkai Besar Imas Mukim Berakas A diadakan hari ini di Sekolah Rendah Pulai. Dua calon layak bagi mengisikan jawatan tersebut iaitu Awang Hamdan bin Haji Dolah alias Haji Abdullah berusia 58 tahun dan Awang Omar bin Haji Dolah berusia 58 tahun. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Sementara itu, majlis yang sama juga diadakan bagi calon Ketua Kampung Tungku dan Katok Mukim Gadong A. Dua orang calon layak bagi mengisikan jawatan tersebut iaitu Awang Haji Zakaria bin Haji Liman berusia 43 tahun dan Awang Ahmad Khairi bin Haji Hassan berusia 45 tahun. Majlis diadakan di Sekolah Rendah Tungku. Haji Zakaria. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 616 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.8%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.8%. Tabung darah Hospital Suri Seri Pegawan Kuala Belait masih memerlukan darah jenis A dan O. Bantuan orang ramai adalah sangat diharapkan dalam membantu meningkatkan bekalan darah di hospital berkenaan. Orang ramai yang ingin menderma darah boleh berkunjung terus ke tabung darah hospital tersebut bermula 8 hingga 11.30 pagi dan 1.45 hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja sahaja. Sementara itu, Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan dengan kerjasama beberapa pihak akan mengadakan kempen derma yang dibuka bagi penyertaan orang ramai. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card adalah sangat digalakkan. Bagi maklumat lanjut, hubungi Pusat Penerimaan Darah melalui talian 22-42424 sambungan 5745 atau 6001 atau 6002 atau WhatsApp ke 877-5745 atau 7375-745 atau email ke bloodbank@moh.gov.pn dan ikuti Instagram dan Facebook @bloodbank.repas. 54 ahli pengangkap tunas dari Sekolah Chong Hua Tutong yang baharu semalam diraikan dalam Majlis Penganugerahan Lencana Keahlian Pengangkap Sedunia. Majlis berlangsung di Dewan Sekolah berkenaan Pekan Tutong. Penyampaian Lencana Keahlian Pengangkap Sedunia kepada ahli-ahli pengangkap tunas baharu disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sufian bin Haji Abdul Karim, Pesuruhjaya Persatuan Pengangkap Daerah Tutong. Sementara skaf pengangkap disampaikan oleh Awang Haji Yahya bin Haji Abdul Rahman, pengerusi Kumpulan Pengangkap Sekolah Chong Hua Tutong. Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan khususnya Jabatan Belia dan Sukan menghantar 27 peserta berumur 18 hingga 30 tahun yang aktif di dalam persatuan dan pergerakan masing-masing menyertai persidangan belia program Kapal Belia Asia Tenggara ASEAN 2022. Persidangan secara maya itu membawakan tema What Youth Can Do in the New Era of Cooperation towards the 50th Year of ASEAN-Japan Friendship and Cooperation.
Diadakan dengan kerjasama Kerajaan Jepun, persidangan diadakan setiap hari Ahad selama 6 minggu bermula hari ini sehingga 18 Disember depan. Persidangan antara lain bertujuan mempromosikan lagi persahabatan dan persefahaman serta pertukaran belia antara negara Jepun dan negara-negara ASEAN secara berterusan serta sebagai platform untuk belia berkongsi ilmu pengetahuan dan menjalinkan kerjasama. Setiap negara akan membentangkan perkongsian sesi pembelajaran dengan negara Brunei Darussalam diwakili oleh Awang Muhammad Wa'i Al-Syafiq bin Muhammad Syafi'i dan Ilman Haziq bin Haji Abdullah. Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi memperkenalkan ciri terbaru dalam platform nomborku iaitu One Week BIN. Ciri tersebut adalah salah satu inisiatif Jabatan ke arah transformasi digital selaras dengan objektif strategik 1, transformasi digital di bawah Plan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi 2025. One Week BIN memberi peluang kepada orang ramai selama 1 minggu untuk mengikuti tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK yang tidak mempunyai penanda semasa dibukakan melalui Kling and BIN secara dalam talian. Ia mula dilaksanakan bagi TPK 3 dan 4 angka siri BBC dari 14 November hingga 20 November 2022. Maklumat lanjut layari laman sesawang www.nomborku.gov.bn atau hubungi JPD semasa waktu pejaban seperti yang tertera. Orang ramai boleh juga melayari laman sesawang www.jpd.gov.bn dan Instagram @jpd.bn. Bagi menyemarakkan lagi sambutan Jubli Emas Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia bagi tahun 2022, Jabatan berkenaan pagi tadi mengadakan acara Walkability Retreat. Acara berlangsung di Kompleks Bangunan Kerajaan Berakas. 2, 3, 4, 2, 3. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Pengisian acara termasuk senam aerobik dan walkathon sejauh 2 km. Acara diteruskan dengan aktiviti penanaman 50 batang pokok bersempena 50 tahun penubuhan Jabatan Perancang Bandar dan Desa. Juga diketengahkan mini pameran PPP Corner Pedestrian Master Plan dan Green Initiative yang bertujuan memberi maklum balas kepada cadangan yang terkandung dalam pelan induk berkenaan. Pasukan Hanika Smart B muncul juara kejohanan badminton berpasukan Super Smasher 2022 setelah mengalahkan pasukan Fantastic 12 Shuttler 3-1 dalam perlawanan akhir. Kejuaraan berlangsung semalam di Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Mikalsum binti Abdul Karim, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Beberapa kategori dipertandingkan, antaranya bergula lelaki, lelaki veteran dan wanita. Kejohanan antara lain bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim serta memberikan peluang kepada pemain bagi menampilkan bakat dan kebolehan peserta dalam sukan badminton. Kejohanan Piala NBT 2022 menutup tirainya petang tadi dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Dianjurkan oleh NBT Sdn Berhad dengan kerjasama Persatuan Golf Brunei Darussalam BDGA. Kejohanan dijuarai oleh Awang Kahar bin Bahar. Majlis dimulakan dengan penyampaian derma sejumlah RM10,000 kepada Dana Pengenan Muda Mahkota Al-Muhtadi Bila untuk anak-anak yatim. Piala dan hadiah disampaikan oleh Awang Haji Ahmad Omar bin Haji Hussein, Pengarah Urusan NBT. Kejohanan julung kali itu disertai oleh lebih 300 pemain golf.